Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat berjumpa sekali lagi dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini hari Selasa, iaitu jadual kita bersiaran mengenai beberapa topik yang kita pilih, dan pada hari ini kita sambung topik tentang dakwah. Minggu lepas kita telah berbincang tentang tajuk ini, iaitu tentang realiti dakwah sekarang. Dan tetamu kita ialah dua orang. Satu ialah orang yang dekat dengan punca kuasa, dan satu lagi ialah orang yang dari kalangan para pendakwah sendiri, iaitu masing-masing Datuk Seri Anwar Zaini dan Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati. Pada hari ini kita grup yang kedua daripada tajuk dakwah juga, iaitu kita ada orang kuat kita, Dr. Fadilah Kamsah, seorang yang lebih terkenal daripada boleh diperkenalkan. Jadi tak payah diceritakan siapa Datuk Fadilah Kamsah itu. Dan rakan kita, jemputan kita yang kedua ialah orang dalam bidang yang agak berbeza sikit, bidang perundangan. Tetapi soal dakwah ini bukan soal para ustaz biasa semata-mata, juga orang bidang perundangan pun, iaitu semua orang kenal Profesor Madya Dr. Syam Rahayu, yang sudah bersedia untuk berbincang dengan kita semua. Dan sebagaimana biasa, saya dengan rakan regu saya, Dr. Muhammad Kamil. Dr. Muhammad Kamil akan menjadi pencelah dalam sesi ini, dan harap minggu depan semua boleh datang balik ke ruangan ini, kerana kita ada sidang pleno yang akan menghimpunkan semua keempat-empat jemputan kita, dan diharapkan kita mendapat pencapaian yang tinggi dari segi mereka yang mengikuti perkembangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak mulakan. Tajuk perbincangan pada petang ini ialah apakah sebenarnya yang kita mahu daripada dakwah ini. Jadi soalan ini sepatutnya diberikan kepada para dakwah sendiri, para pendakwah sendiri, dan juga kepada para penerima dakwah resipien. Soalnya sekarang ini, dakwah telah berlangsung dalam masyarakat kita sejak sekian lama. Dan dalam sekian lama itu, dakwah sebenarnya merupakan satu perkara memberi dan menerima. Cuma kadang-kala kita ada satu gap di antara pemberi dan penerima, iaitu apakah pemberi faham apakah yang penerima perlukan, dan bagaimanakah penerima, adakah penerima itu pula mempunyai suatu kehendak yang tertentu ataupun sekadar menerima apa saja yang diberikan. Jadi perbincangan kita pada hari ini samalah seperti kalau kata penyelidik sebagai gap analysis, untuk melihat sejauh mana jurang yang terdapat di antara pendakwah dan target dakwah mereka itu. Baik, saya nak tanya Prof. Madya Dr. Syam dulu, apakah sebagai seorang pendakwah, saya anggap Dr. Syam juga orang pendakwah lah, sebab dalam bidang dia tu dakwah itu biasa, apa tu definisi yang besar. Adakah para pendakwah tahu apa yang diperlukan oleh penerima dakwah, ataupun sekadar memberi dakwah kepada siapa saja mengikut perasaan sendiri, dan apakah penerima dakwah itu tahu apa yang mereka tahu, ataupun sekadar menerima apa saja yang diberikan oleh pendakwah. Nanti soalan yang sama akan saya lanjutkan kepada yang berbahagia Dr. Fadilah Kamsah. Silakan. Belum saya celah awal ni, boleh ke tak? Ya, boleh. Saya tanya Prof. Syam Rahayu, di Malaysia ni kalau kita sebut dakwah, banyak dakwah ke dalam, dari Muslim kepada Muslim.
Sedangkan kita punya sasaran sebenar saya ingat, yang bukan Muslim tu lagi lebih penting. Misalnya katalah, penduduk dunia dikatakan ada 7 bilion. 2.1 bilion saja orang Islam. Jadi yang 5 bilion tu orang bukan Islam. Jadi bagaimana cara kita sekarang ni, kalau ayat dakwah tu adakah Muslim atau bukan Muslim? Itu penting. Jawab yang Dr. Kamil dululah. Dia ada otonomi, dia boleh veto saya punya soalan. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Yang Berbahagia Datuk Mahmud Zudi dan juga Ustaz Kamil dan rakan panel yang saya sangat kagum lah, Datuk. Dari saya budak-budak lagi ni, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Mendapat inspirasi dari Datuk ni dah lama. Saya sebenarnya tak tahu boleh jawab ke tak soalan Ustaz Kamil dan Ustaz Datuk Ahmad Zudi. Sebab saya terus terang cakap, saya maknanya belajar tu hanya untuk diri sendiri saja. Belum bersedia untuk berkongsi pada penonton tentang konsep dakwah secara formal lah yang dibincangkan dalam mereka yang berkecimpung dan digelar sebagai pendakwah. Tapi saya fikir perjuangannya sama. Maksudnya dakwah itu adalah menyampaikan kebaikan itu pada saya lah. Dan menyampaikan apa yang diistilahkan sebagai membawa seseorang itu daripada kegelapan kepada cahaya yang boleh menerangi jiwa ilmu mereka. Jadi dalam konteks ini bagi saya, dalam bidang saya ni pun saya melakukan satu penyampaian ilmu yang berkaitan dengan disiplin ni dan dakwah dalam konteks perlembagaan lah biasanya dan konteks perundangan secara umumnya. Jadi untuk saya berkongsi pandangan dan penelitian saya sepanjang berkecimpung dalam bidang ini, menerusi track akademia ini, saya fikir kita belum lagi mencapai satu tahap yang dibanggakan dalam konteks yang terurus. Maknanya konteks dakwah yang terurus. Maknanya kita mempunyai kepelbagaian metod dakwah dalam pelbagaian dari segi makro, dari segi meso, dari segi mikronya dalam dakwah ini. Jadi saya nampak kedudukan kita sama ada dalam konteks masyarakat umum, sama ada masyarakat Islam itu sendiri atau masyarakat bukan Islam itu, kita sudah melalui jalan-jalan yang baik. Cuma penambahbaikan itu masih perlu. Dan saya lebih menjurus kepada pentadbiran urusan dakwah, pengurusan urusan dakwah, lebih kurang dalam konteks tadbir urusan dakwah itu, sama ada dalam konteks peranan kerajaan ataupun peranan individu. Untuk saya rangkaikan dengan persoalan Profesor Datuk Mahmud tadi tentang bagaimana seorang pendakwah itu dia faham ke apa yang dia hadapi atau dia laksanakan, adakah orang yang menerima dakwah itu tahu apa yang dia patut sebenarnya dapat. Saya melihat sekarang kalau kita melihat kepada dakwah asal yang dikatakan dakwah dengan lisan dan juga dakwah yang dengan dakwah bilhal ni kan, dan konsep umum, konsep asas ni, saya nampak sekarang ini kita telah terbuka kepada aneka kepelbagaian dan kepelbagaian dakwah itu. Maknanya dia bukan sahaja, maknanya apa yang kita bercakap secara teoretikal dahulu, sekarang cabarannya dan kepelbagaiannya, anikanya, dia sudah menjadi superb diversity dalam masyarakat itu. Sebabnya pada saya dari segi budaya, dari segi agama, dari segi ideologi dalam agama-agama, kalau kita kata kefahaman-kefahaman, terutamanya dari segi pendidikan ni saya nampak sangat berlainan dari segi penerima dakwah dan juga pemberi dakwah itu, pendakwah tu. Jadi superb diversity, dia bukan saja super diversity, aneka kepelbagaian dia dah berlapis-lapis ni dalam masyarakat kita sekarang ini. Sama ada contohlah, nak kait balik dengan soalan Ustaz tadi contoh, dalam orang bukan Islam pun kepelbagaian dari segi pendidikan berbeza-beza. Dalam orang Islam itu sendiri pun kepelbagaian itu sudah berlapis-lapis.
Jadi di sini sebenarnya mungkin adalah sejarah-sejarah negara kita dahulu pun telah menunjukkan sejarah dalam konteks dakwah Islam ni telah menunjukkan aneka kepelbagaian itu. Tapi keadaannya sudah menjadi kompleks. Dan ini saya fikir kita sudah berada atas satu landasan. Nak kata lurus, saya fikir sudah adalah maknanya cahaya untuk kita meneruskannya, tapi kita mempunyai jalan-jalan lain lah yang kita boleh terangkan lagi perjalanan kita dalam dakwah. Saya sentuh sikit dari segi institusi lah. Contoh dari segi perlembagaan itu sendiri, ia telah meletakkan latar dakwah itu. Contoh apabila meletakkan tidak boleh menyebarkan agama bukan Islam dalam kalangan orang Islam, kita dah ada satu cara macam mana kita melaksanakan hubungan antara komuniti-komuniti kita. Jadi dari sini landasannya kita telah ada untuk kita tambahkan cahaya lagi kepada perjalanan dakwah kita, kerana aneka kepelbagaian itu, superb diversity dalam masyarakat dan juga golongan pendakwah itu sendiri. Begitu juga dengan institusi-institusi yang secara formal telah dibina untuk urusan dakwah. Sama ada dakwahnya berkaitan dengan pendidikan, dakwahnya berkaitan dengan ekonomi, dakwahnya berkaitan dengan sosial dan politik. Kita sudah ada institusi-institusi berkaitan, dia cuma perlu disusun atur dengan lebih khusus, lebih bersepadu dan kata orang sekarang secara holistik. Saya fikir setakat itulah saya mulakan, Ustaz, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, jelaslah. Maknanya itu dakwah itu suatu fungsi yang agak kompleks. Jadi Datuk Dr. Fadila, saya ingat masa saya dengan Dr. Kamil dulu, tahun berapa sudah lama, bila kita pergi menghadap Bapak Nasir. Menghadap Bapak Nasir, bekas Perdana Menteri Indonesia yang daripada kerajaan Masyumi. Dia 1979. Tahun 79 tu betapa tuanya kami. Jadi antara hikmah yang diberikan oleh Bapak Nasir pada waktu itu, dia kata sebab utama kegagalan kerajaan Masyumi apabila diberi kepercayaan oleh Presiden Soekarno untuk menubuhkan kerajaan di Indonesia ialah bahawa kita memerintah tanpa data-data yang cukup untuk menjadi asas kepada pemerintahan kita. Maknanya dalam konteks kita ni, kita tidak tahu sebenarnya apa yang sepatut kita berikan, kita tidak tahu apa jenis Islam yang diperlukan oleh rakyat kita pada waktu itu. Sila tu. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Mut, terima kasih Ustaz Dr. Kamil, Prof. Media, Dr. Syam Rahayu. Subhanallah, ya. Orang-orang hebat semua ni. Masya-Allah. Saya pun memang rasa kerdil kalau cakap tentang dakwah ni sebab saya ni orang sains yang belajar psikologi, yang jahil agama. Tapi ini adalah persoalan yang saya ambil semualah, ya. Komen pertama, soalan pertama Tok Mut dengan Dr. Kamil, ya. Lepas tu soalan kedua Tok Mut tadi tu contoh dengan Bapak Nasir ni, Allahyarham. So ini semua kita gabung jalinkan. So sebenarnya ialah bila Ustaz Kamil bertanya, ya, yang penduduk dunia dah dekat 8 bilion, ya. So 2.1 juta bilion adalah orang Islam, ya. So ada 5-6 bilion yang belum lagi revert, ya, revert. Sebab kita sekarang satu dunia telah faham bahawa semua orang dilahirkan Islam, jadi mereka kena patah balik ke agama asal, iaitu revert kepada Islam. Jadi itu sangat ramai orang yang bukan Islam pun sudah faham. Ya, walaupun mereka ialah belum ada hidayah, belum ada iman, maka dia tak dapatlah, ya. So tapi kalau kita nak lihat mana yang lebih kritikal, kita berdakwah pada orang Islam ataupun pada yang bukan Islam, pada saya oleh kerana orang Islam itu salah satu nak berdakwah ialah dengan qudwah hasanah, ya. Bab kata ramai orang jangan mengaku awak orang Islam, tapi tunjukkan, pamerkan, manifestasikan yang anda adalah orang Islam. Dan kalau kita orang Islam mempamerkan contoh-contoh teladan yang cantik, murni seperti yang berlaku sekarang ni, ramai, ya,
malahan beratus ribu orang memeluk Islam bukan sebab didakwakan, sebab dia mereka tertarik dengan budaya orang Islam, ya, dan kita jiran-jiran mereka, termasuklah Yusuf Islam. Yusuf Islam, ya, saya pernah berjumpa beliau masa di Amerika. Dia kata nasib baik saya berjumpa dengan sahabat-sahabat saya, menangis dia. Saya pun menangis. Ya, saya bersyukur saya berjumpa dengan orang-orang Malaysia yang budi bahasanya sopan santun, dan saya memang, ialah dia rocker, dia memang kasar, kurang ajar, banyak maksiat dan so dia nampak orang Melayu Islam ini, dia tertawan dan dia akhirnya memeluk Islam. Lepas tu dia pergi ke Mekah untuk belajar. Dan dia kata nasib baik aku jumpa orang Melayu dulu sebelum jumpa orang Arab. Kalau tidak kalau jumpa Arab dulu aku tak jadi Islam. Aku tak akan jadi Islam. Jadi kami cukup terkesan dengan kata-kata itu. Masa tu dia sudah 10 tahun memeluk Islam. Ya, jadi itu banyak. Jadi kalau ramai orang bukan Islam, termasuk ramai di Malaysia yang memeluk Islam sebab qudwah hasanah, contoh teladan orang-orang Islam, maka di situ nampak pentingnya, kritikalnya kita berdakwah pada orang Islam yang masih lagi belum mempamerkan ciri-ciri murni orang Islam. Sebab bila orang Islam di Malaysia ataupun di seluruh dunia mempamerkan sifat-sifat murni, maka sifat-sifat itu jadi bahan dakwah, asas dakwah ataupun jadi wahana untuk dakwah. Of course, berdakwah pada non-Muslim masih kritikal. Ya, itu sebabnya di Malaysia saya lihat memang sudah ada pergerakan itu, dan pada saya bila berbual dengan orang-orang yang saudara-saudara baru, mereka mengaku bahawa ramai ustaz-ustaz, pendakwa-pendakwa yang otak, yang hebat, mereka tak berapa tahu bagaimana nak menyentuh hati non-Muslim. So biarlah kami, ya, orang seperti Firdaus Wong, seperti Adam Roland, seperti Ridwan T, seperti Farid Rawi, ya, ini orang yang siapa lagi sahabat-sahabat kita, Muhammad siapa tu, ya, yang di Sabah tu, ramai sahabat kita, ya, malahan Ustaz Farhan Al-Hafiz, ya. So orang-orang ini yang tahu apa yang boleh menyentuh hati non-Muslim. Jadi biarlah kita bagi mereka peluang dan sokongan, ya, untuk mereka benar-benar dapat berdakwah dengan cara yang dapat menyentuh kalbu dan tidak antagonistik, tidak memusuhi. Paling kurang kalau tidak mereka revert kepada Islam ataupun kembali pada Islam, mereka sekurang-kurangnya tidak memusuhi, bersimpati, tidak ada Islamfobia lah, saya Islamic phobia sekurang-kurangnya. Jadi itu yang saya nampak. Dan of course soalan yang pertama Ustaz Tok Mut tanya tadi, adakah orang-orang yang si mad'u ni, orang-orang yang didakwahkan ni, mereka tahu tak apa yang mereka perlukan? Tapi itulah, ya, kita bercakap tentang adakah orang-orang yang menerima dakwah ni tahu apa yang perlu mereka terima ataupun pelajari daripada pendakwah-pendakwah. Kita kena lihat situasi kaedah yang idealistik, itu yang memang utopia yang terbaik, ataupun yang optimum, ya, yang ialah yang paling munasabah yang kita boleh lakukan, ataupun dalam keterbatasan yang ada. Bak kata Dr. Syam Rahyu tadi, mungkin kita masih bukanlah ad hoc tetapi tidak begitu sistematik, tidak begitu bersepadu, tidak begitu teratur, ya, dalam kerja-kerja dakwah. Tapi kerja dakwah masih wajib dijalankan dalam apapun situasi. Maka bila dakwah tidak dijalankan, maka rahmat Allah tak turun. Itu yang kita takut sangat. Jadi dan semua orang, ya, semua orang termasuk saya yang jahil ni pun kena berdakwah. Sebab itulah balighu anni walau ayah. Jadi based on that, ya, kita kena kata tu menjadikan diri kita untuk berdakwah dalam keterbatasan kita, dalam ruang lingkup yang kita masih mampu, ya, dan insya-Allah kita masih boleh memberikan sumbangan. Dan saya lihat kebanyakan ialah saya pun tak sedang mencari perkataan plural ataupun jamak kepada perkataan mad'u. Apa dia perkataan jamak untuk mad'u, Ustaz? Apa tu yang kita gunakan minggu lepas sebagai recipient. Dalam bahasa Arabnya? Dalam bahasa Arabnya mad'u, ya. Khalayak dakwah. Khalayak. Dalam bahasa Arabnya, ya. Okey, khalayak. Okey, baik. So jadi itulah plural bahasa Arab tu bubuh wa ya tu jadi plural. Oh, gitu. Okey, baik. Terima kasih. Jazakallah khair. Okey. So itu sebabnya saya lihat sekarang ni, oleh kerana bak kata Dr. Syam juga tadi, kita punya khalayak ni berbagai-bagai, ya, dengan dia punya latar belakangnya, umurnya, tahap pendidikannya, latar belakangnya. Dan bila disebut khatibun nasa ala qadri ukulihim, saya termenung lama bila dengar ayat itu, ada tu bila kita nak berbicara kepada manusia,
kena melihat kepada kadar akalnya. Masya Allah. Ya? Jadi kalau kita bercakap pada kanak-kanak macam mana? Pada orang dewasa macam mana? Orang yang dah memang ahli masjid macam mana? Yang masih liar masjid macam mana? Mak rempit macam mana? Jadi kita kena sesuaikan. Jadi di situlah kena ini yang akhirnya saya bubuh saja cadangan pada Tok Mut pagi tadi. Kalau boleh kita cari satu juga apakah package atau kriteria seorang dai yang boleh dapat memberikan impak yang maksimum kepada khalayak ya dalam tugasnya untuk berdakwah. Dan ramai orang ya bila dia nak mencari sesuatu ilmu tu dia tengok situasi. Kalau ahli masjid dia akan duduk lepas maghrib, lepas isyak ya ada tazkirah, buka kitab, dia akan duduk walau apa pun jenis ilmu dia akan duduk sama ya dan meraihkan. Tapi kadang-kadang dia punya impak agak longgar. Tetapi kalau kita ramai orang termasuk saya kadang-kadang kita mencari ilmu dan mencari maklumat daripada pendakwah-pendakwah atau ustaz-ustaz ini atas sebab-sebab tertentu. Contoh, minggu lepas saya ditanya oleh seorang wanita. Dia kata, saya ni bekerja shift dan sekarang oleh kerana COVID-19 PKP ni, maka saya cuma seorang saja yang bekerja kat situ dan saya tak boleh tinggalkan saya punya post, saya punya meja, maka saya susah nak sembahyang maghrib. Ya, saya kena shift. Jadi saya memang tak boleh bergerak di situ, jadi boleh tak saya qada tiap-tiap hari masuk isyak. Jadi saya pun belajar tak mendalam, saya kata macam mana saya kena tanya seorang. Saya pun terus rujuk kepada ustaz, tanya kepada ustaz ini situasinya. Dia kata, beginilah, punya cantiknya ustaz ni jawab. Saya cukup terpegun. Tu hebatnya seorang pendakwah. Saya tanya pada wanita ini, masa dia duduk kat kaunter tu, dia kata tak boleh bergerak. Kalau dia nak terberak macam mana? Nak terberak, nak buang air kecil macam mana? Boleh tak? So dia jawab, boleh, saya kena pergilah kalau dah nak berak. Dia kata ustaz ni, kalau dia masih boleh nak berak, nak kecing, maka dia masih wajib untuk solat maghrib. Sebab artinya boleh lah. Dia buat macam tu. Saya kata, wow, cantiknya jawapannya. Jadi saya akan bertanya, berdasarkan pada situasi yang saya hadapi. Jadi ramai juga orang sekarang ni, orang muda temannya, okey, kita dengar ustaz cerita tentang faraid, kita dengar sambil mengantuk, tertidur. Tapi bila kita ada masalah nak pembahagian faraid di kalangan adik-beradik, kita akan jumpa ya orang yang faham, turun mereka terangkan pada kita. Kita akan belajar sungguh-sungguh untuk memahami, untuk dapat selesaikan masalah kita. Dan inilah sebenarnya situasi yang kita hadapi sekarang. So bila masalah COVID, maka pendakwah-pendakwah akan ceritakan bagaimana nak menangani ya, situasi kita, apa fadilatnya duduk kat rumah, bagaimana kita nak menjaga rumah tangga kita dalam kita menghadapi suasana. Jadi kebanyakan dakwah yang tertumpu pada mad'u tahu ya sebenarnya apa mereka nak kebanyakannya, tapi kecuali mereka yang memang ahli masjid cerita lain. Takut orang-orang yang memilih-milih ni. Kadang-kadang dia tengok nak pergi nak dengar tazkirah pun tengok siapa ustaz mana ni. Malam ni belajar tajwid ya. Tajwid saya tak payahlah, saya balik. Tajwid saya pergi ke kedai mamak. Kalau tajwid kalau tentang hadis 40 saya pun dah khatam. Hadis 40 saya dah khatam. Saya hebat ni. Pada saya kita tak boleh khatam-khatam walaupun dah ribu kali dengar. So itu dia. So pada saya kita kena caknalah semua jadi isu-isu naikkan ya. Sebagai seorang manusia ya, akhirnya kita kena faham bahawa barang siapa yang tak masuk majlis ilmu ya, takut 40 hari betul-betul, takut hatinya jadi keras. Jadi bila hati keras maka we are in trouble. Jadi kalau kita faham bahawa dan bila masuk majlis ilmu kita masuk seperti dalam taman syurga. Jadi fadilatnya masya-Allah. Jadi sekurang-kurangnya kita memujuk memberikan hati kita. So semua khalayak kena sedar bahawa masuk majlis ilmu ni untuk didakwahkan adalah satu aset ataupun anugerah yang sangat penting untuk kita membangunkan diri kita dalam semua aspek kehidupan. Wallahualam. Datuk, sikit ada. Saya pernah dengar ada orang masjid, dia kata ustaz yang seller tu, nak mengajar tu, dia tahu dah apa ustaz nak ajar tu. Hebat mana ustaz. Dan sudah Datuk Mut soal Dr. Syam Rahayu saya nak litah bolehkah? Ya, seller lah. Pasal Dr. Syam Rahayu dah buka tadi. Dakwah pendidikan, dakwah ekonomi dan macam-macam lagi. Bolehkah tolong kembangkan sikit? Kita ada katalah 4 segmen besar. 1 politik, 2 ekonomi, 3 budaya, 4 pendidikan. Maknanya apa yang patut makna pendakwah memberikan 4 segmen ini secara umumnya
untuk kita membina tamadun Melayu Nusantara yang lebih berketerampilan. Dan saya setuju yang Datuk Fadilah sebut tadi tentang orang putih minat orang Melayu. Sebab saya kaji sekarang ni, orang Arab sendiri pun sekarang ni mencari teladan daripada alam Melayu. Orang di negeri-negeri Teluk, dia kata kita nak cari model Turki ke model Malaysia. Jadi Malaysia sekarang ni dijajah ke mana-mana. Jadi dikaitkan dengan teori Malik bin Nabi dan sebagainya. Jadi nampaknya dakwah Melayu ni sekarang ni lebih berjaya daripada dakwah Arab. Terima kasih. Okeylah, kita pergi kepada Dr. Syam dululah. Datuk boleh berehat sekejap dulu. Jawab yang Dr. Kamil tanya tadi. Lepas tu kita pergi ke Datuk Fadilah lah. Mana-mana saja yang nak jawabnya. Terima kasih Tok Mod dan Ustaz ya. Saya melihat kepada aspek-aspek inilah yang kita kata dakwah itu menyeluruh. Maknanya aspek-aspek yang meliputi seluruh aspek yang meliputi individu manusia tu, kemudiannya keluarganya, komunitinya, masyarakat setempat dia dengan masyarakat keseluruhan negara dia. Jadi dakwah ini haruslah memfokus kepada ke semua dimensi yang saya kata makro, meso dan mikro tadi. Maknanya dari segi individu, dakwah kepada individu, dakwah kepada keluarga, komuniti dan masyarakat negara, dan yang Ustaz Kamil sebut tadi bahkan di peringkat global lah. Bagaimana Malaysia ni secara rumpun Malaysia ini berdakwah di peringkat global. Macam mana? Contohnya COVID-19 ni kita sudah menjadi pendakwah yang agak berkesan di peringkat global. Yang Malaysia telah mahu dijadikan contoh. Kemudiannya semalam je kita dapat World Banknya kenyataan bahawa tindakan Malaysia Malaysia akan mendapat pencambahan ekonomi, tindakan yang tepat yang telah dilakukan oleh Malaysia. Jadi pada saya itu konteks dakwah dalam konteks menyampaikan kesejahteraan kepada masyarakat umum. Maknanya bukanlah dari segi akidah itu sendiri, tapi dari segi humanity. Maknanya bagaimana kita boleh berdakwah untuk mendapatkan kehidupan yang humanity yang sejahtera makmur ni, dan kemudiannya barulah tertarik dengan kepercayaan dan akidah kita kan. Jadi kestabilan ekonomi, kemakmuran hubungan antara komuniti, sama ada dalaman masyarakat Islam itu sendiri dan masyarakat bukan Islam, macam mana kita berhubungan, itu telah menjadi teladan kepada dunia. Dan kita sebenarnya, negara kita sebenarnya telah lama berdakwah dari segi keamanan contohnya. Kita telah menyertai United Nations. Kongo itu contoh yang sangat klasik bagaimana kita boleh menyampaikan keamanan di seluruh dunia, ya. Dan askar-askar kita yang bertugas di luar negara itu juga pada saya itu adalah satu dimensi dakwah yang kita perlu berkukuh. Dan dalam aspek itu orang tak nampak dakwah itu. Tapi pada saya itu adalah apabila kita menyampaikan keamanan, itulah dakwahnya. Sebab antara tujuan dakwahnya ialah untuk mendapat ketenteraman dan keamanan, kesejahteraan, hubungan yang yang baik antara negara kan. Dalam pendirian Malaysia contohnya, saya fikir kita berada pada landasan yang betul dari segi dasar luar negara. Dasar berkecuali contohnya itu yang saya nampak. Baik, saya nak pergi kepada, itu sangat makro lah saya kata ya. Saya nak pergi kepada yang lebih meso antara yang pertengahan lah dalam negara kita ni. Dari segi dakwahnya saya mahu hujahkan bahawa kita mempunyai landasan yang kukuh dalam sistem pentadbiran. Contohnya dalam sistem raja berperlembagaan, dalam sistem demokrasi. Itu sudah memberi landasan-landasan dakwah supaya kebebasan kita ada itu, kalau contoh demokrasi ia adalah satu kebebasan, cara untuk menyampaikan kebebasan, dan kebebasan ini adalah sebahagian daripada ajaran Islam juga yang meletakkan syarat-syarat ataupun orang kata pagar-pagar lah yang tertentu. Yang ini yang kita nak katakan
hak asasi contohnya adalah satu dimensi dakwah yang sangat penting supaya kita mengenali cantiknya, indahnya hak asasi dalam Islam contoh. Itu dari segi mesonya. Jadi dari segi pendidikan dan juga dari segi budaya ni saya nampak budaya Malaysia, budaya orang Timur, budaya orang Asia secara umumnya adalah budaya yang boleh membawa kita kepada keselesaan dan ketenteraman dan hubungan yang sangat baik dan apa orang kata boleh mencambahkan perasaan romantis lah dalam kalangan mereka yang pelbagai agama budaya kita. Contoh di Malaysia ni kita mempunyai budaya yang majmuk. Ya, budaya yang majmuk. Selain daripada kita menyampaikan akidah itu, kita juga akan menyampaikan budaya bertolak ansur. Ini yang dalam budaya yang kita kata dakwah bilhal tu kan. Yang saya nampak itulah yang boleh menjadi pemangkin dan juga itu juga yang boleh sifat dan budaya kita, ciri-ciri, norma kita, nilai kita, ya, the values yang ada dalam masyarakat kita ini sebenarnya itulah menjadi pengukuh ataupun menjadi pemangkin kepada berkembangnya dakwah itu. Dan pendidikan ini saya fikir saya tidak perlu hurai panjang, cuma saya fikirlah pendidikan ini adalah sememangnya wacana ataupun wahana wadah yang sangat luas untuk pendidikan, untuk melakukan dakwah. Contoh kita telah melakukan perkara yang baik dari segi pengharmonian. Saya cakap dalam disiplin saya, ya. Contoh dari segi pendidikan perundangan. Kita sudah berjaya sekurang-kurangnya memperkenalkan wujudnya sesuatu aspek dalam perundangan Islam tu. Saya fikir almarhum guru saya, Maha Guru Undang-Undang ni, almarhum Profesor Ahmad Ibrahim telah menyampaikan dakwah dalam bidang perundangannya dengan menyampaikan bahawa pendidikan undang-undang ini dia boleh mengangkat kemahiran orang-orang Islam itu sendiri dan mengangkat pengetahuan, memberikan pengetahuan kepada orang bukan Islam betapa syumulnya Islam kan. Maknanya, tapi di sinilah kita mempunyai permasalahan-permasalahan yang pelbagai dari segi fahaman-fahamannya. Kalau mengambil dalam bidang saya ni, dalam bidang undang-undang, Datuk Mut memanglah saya kata otai sangatlah lah. Jadi saya pun belajar banyak dari situ macam mana konteks Malaysia dan dakwah perundangan ni. Okey, tadi saya mahu kongsi bahawa dalam aspek-aspek ini seperti politik, ekonomi, budaya dan pendidikan ni kita memerlukan penyusunan kerana kesemua ini kebanyakannya adalah institusi yang melibatkan kuasa politik. Kuasa politik, political power and also political will. Saya tak bercakap tentang political party, ya, tapi political power. Maknanya kuasa, kehendak siasat kita itu untuk menyampaikan ke semua aspek-aspek berkaitan politik, ekonomi, budaya dan pendidikan. Saya sebagai pelajar undang-undang ni saya nampaklah dalam konteks dakwah perundangan terutamanya dari perundangan yang melibatkan politik, yang melibatkan ekonomi, melibatkan hubungan antara komuniti dan juga melibatkan pendidikan itu sendiri. Kita mempunyai banyak caranya, cuma macam mana kita nak synchronize itu. Nah, saya lebih kepada tadbir urus lah di sini, Tok Mut. Saya lebih kepada tadbir urus dan saya mungkin dalam slot yang selanjutnya saya mungkin akan kongsikan realiti institusi-institusi dakwah yang melibatkan politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuklah juga pendidikan ini. Terima kasih Tok Mut dan Ustaz. Ya. Campur antara apa yang Dr. Syam kata tadi dengan persoalan yang dikemukakan oleh Datuk Fadilah Kamsah tentang Cik Kiah counter tadi. Walaupun Cik Kiah ni dia bukan seorang ahli politik, ekonomi sebagainya, tapi dia menggambarkan kehendak atau political will bangsa kita. Kena ada duduk situ sampai jangan tu. Jadi persoalan yang lahir, apakah kita akan menawarkan dakwah yang lebih bersifat ideal ataupun satu corak dakwah yang lebih bersifat moderate atau rasional kepada persoalan-persoalan seperti ini. Pada suatu masa ada seorang telefon saya, dia tanya, Datuk, saya ni seorang
pesakit yang tidak boleh bergerak. Saya dah telefon kepada seorang belum saya dah dia kata saya begini. Saya pun jawablah begini semua sekali. Lepas tu bila dia dengar yang saya tu, dia menangis. Dia kata macam mana dia kata Datuk jawab sangat menyenangkan dan sangat memudahkan. Sedangkan sebelum ni saya telah telefon kepada seorang daripada mufti kita sekian lah. Saya rasa saya ni sudah berada di pintu neraka. Nak masuk neraka saya ada. Tapi kalau yang Datuk bagi tahu ni, dia kata Allah, saya rasa saya sudah balik. Saya sudah apa. Jadi bukan nak cerita saya dengan siapa-siapa, tapi secara pendekatan sama ada ideal sangat ataupun rasional ataupun moderate sebagainya, mungkin sebagai seorang yang berpengalaman boleh Datuk bagi tahu apa pendekatan yang sepatutnya. Boleh celah dulu sikit. Boleh. Saya rasa hebat Malaysia ni sebagai satu model. Dia pergi ke Indonesia, tu kapal terbang tu, naik kereta nak pergi ke pondok. Budak-budak pesantren kata, apa khabar Siti Nurhaliza. Jadi bagi pesantren-pesantren di Indonesia, mereka ni menganggap Siti Nurhaliza tu, Siti Nurhaliza kita tu sebagai pendakwah. Dan sekarang ni, pada saat artis kita saya tengok, mereka pergi ke Syria, mereka pergi ke mana-mana atas yang Datuk kata tadi, yang Pasha kata kemanusiaan tadi. Dan badan-badan kita, daripada Abim, daripada Ikram macam-macam. Mereka sekarang ni, saya tengok orang Palestin baru ni, berdoa supaya orang Malaysia selamat. Sebab mereka mendapat bantuan makanan, dapat kain selimut, dapat kehidupan mesti sejuk daripada pendakwah-pendakwah bilhad daripada Malaysia. Datuk. Okey, salah. Jawab. Subhanallah. Terima kasih Tok Mut, Ustaz Kamil ya, sahabat saya Dr. Syam Rahayu. Yalah. Ini memang satu senario yang sentiasa akan jadi bukanlah polemik tapi akan jadi satu perdebatan juga ya orang bertangkan ya. Sebab yalah dalam Islam kita ditentangkan okey yang wajib jelas ya. Dalam Islam ni yang jelas yang haram yang halal jelas yang tengah-tengah tu syubhah. Tapi ada yang halal terang ya, yang makruh watch out, yang sunat gini-gini, yang harus timbang-timbang dan sebagainya. Jadi itu satu perkara lah ya. Dan sepatutnya oleh kerana semua ulama bersetuju Islam itu tidak menyusahkan. Islam itu tidak menyusahkan ya. Islam itu satu agama yang syumul, satu din yang syumul, maka dia tidak menyusahkan. Kalau dia menyusahkan maka dia tidak syumul. Jadi oleh kerana itu kena lebar luaskan kita punya kefahaman. Itu sebabnya ada beberapa mazhab yang besar kita tahu 4 ya. Jadi mazhab ini pun dengan polemik masing-masing, ada khilaf masing-masing tapi tidak sampai berpecah belah. Tapi bagaimana tu sebenarnya bila Tok Mut ceritakan situasi yang di tengah-tengah pesakit tadi, saya memang terasa sangat. Memang ada ya ulama-ulama asatizah tertentu yang memang dia pengajiannya, orientasinya, gurunya ya maka memang agak strict yang tidak kurang sikit dia punya kelonggaran, mungkin sebab orientasi dia. Bukan sebab ilmunya tak mantap ya. Tapi itulah kadang dia cuma fokus pada mungkin satu mazhab ke orientasi gurunya yang dia sangat taksub pada gurunya, maka dia pun agak keras. Padahal Islam itu punya dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat banyak perkara yang haram boleh jadi harus, asbab darurat. Tapi itulah kena diperingatkan, jangan mempermudahkan, jangan memperemehkan, semua jadi darurat. Itu yang tak sedap. Jadi itu satu kali. Jadi kita ambil jalan tengah lah. Kita ambil jalan tengah di mana memang kita jalankan dalam keadaan yang ideal ini ya. Itu. Ya samalah macam sembahyang atas kapal terbang. Ya sama dalam atas kapal yang bergerak-gerak pusing-pusing apa nak buat. So semuanya ada penyelesaian dan penyelesaiannya sangat-sangat cantik, simple dan memang logical. Itu yang sebab sebagai seorang sains, saya lihat semua sunnah yang kita disuruh, yang Nabi ajar, semua sunnah ada dia punya scientific explanation, ada penjelasan saintifik. Cuma saya berani menyatakan sebab saya orang sains yang pure daripada muda sampai ketua ni. Saya lihat bahawa sunnah tangan kanan saya sebenarnya tapi sebab reverse tangan kanan saya ini
sunnah dan sains dia tak boleh berlawanan. Kalau sains dan sunnah dan sains berlawanan, maka sains belum muktamad, sains belum tak betul lagi. Sebab sunnah adalah wahyu Allah, mesti betul. Jadi itu sebabnya bila kita terangkan dengan secara yang logical, malahan saintifik, apa pun sunnah, maka kita akan dapat satu keyakinan yang luar biasa. Malahan inilah sebabnya ramai saintis kafir ya, tapi yang belum revert kepada Islam, bila mereka mengkaji dengan sedalam-dalamnya ya, dan mereka kaji pula sunnah dan ayat Quran, penjelasan dan sains, mereka kata oh memang tidak dapat dinafikan, inilah ya din atau agama yang betul sebab sains telah membuktikan ini benar. Termasuklah kewujudan Kaabah ya, bagaimana Kaabah sebagai pusat dunia. Masya-Allah tu orang-orang yang bukan Islam yang telah menemuinya, betapa hebat, dan mereka kata kita akan berterima kasih pada orang Islam sebab ada tawaf di keliling Kaabah menyebabkan semua cakrawala dalam keadaan yang stabil dengan izin Allah ya. Cuma sekarang ni bila orang tidak bertawaf, maka malaikat akan turun untuk bertawaf di keliling ya, di keliling Kaabah ya. So itu satu perkara yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Tapi itulah oleh kerana berkaitan dengan itulah saya selalu ditanya Tumuk pun ada sebut, apakah dai benar-benar tahu apa yang mad'u perlukan ya. So paling kurang saya lihat di sini sekarang dengan kata orang tu the advent ataupun wujudnya social media dengan internet yang begitu canggih, dengan ya Facebooknya, dengan YouTube-nya, dengan berbagai-bagainya. So kalau bolehlah semua ada pihak badan seperti katalah JAKIM ya sebagai induk di Malaysia membuat kajian apakah FAQ, frequently asked question, apakah soalan-soalan atau isu-isu yang sering ditanyakan oleh orang awam ya. So kalaulah inilah yang dibuat oleh mufti wilayah contohnya dalam Bayan Linnas ya, dia akan cuba menjawab soalan-soalan yang paling lumrah, yang paling sering ditanya oleh orang awam untuk dijelaskan dan dijelaskan dengan semua fakta-fakta nas-nas. Tapi kadang adalah persoalannya pula ramai orang bila saya tanya pada saya kata kenapa tak tunjuk website mufti ataupun website Jabatan Agama, mereka dapat dengan jelas betul tapi saya dah baca tapi saya tak faham terlampau detail. So saya nak yang simple saja, yang simple saja. Jadi so saya minta semua dai, semua asatizah bila menjawab soalan kena rumusan tu kena di atas, jangan di bawah. Rumusan kena di atas, lepas tu syarah di kat bawah. Syarah di kat bawah supaya orang kalau nak tengok detail, kenapa begitu? Tengok syarah di bawah. Jadi sekurang-kurangnya mereka dah dapat hala tuju. Oh, hukumnya ialah majoriti ulama mengatakan harus. Tapi ada sebahagian kata haram. So, jadi kita senang. Tapi kebanyakan pula menjawab di banyak lebar, dia kebanyakan sesat. Yang sesat kat tengah tu, akhirnya mereka confused. Apa hukumnya sebenarnya? Apa? Aku tanya simple aja. Boleh ke tak boleh? Tapi ya Allah ya Tuhanku. Ni. So memanglah itu sebenarnya cara yang betul untuk beri penjelasan supaya tuntas, supaya selesai supaya tidak ada ragu-ragu. Sebagai ulama dia ada tanggungjawab, ada responsibility ya untuk menerangkan dengan setakat yang dia mampu dan dia memang mampu. Jadi saya minta tolonglah semua asatizah dalam memberi jawapan pada semua persoalan. Tolong jawab dengan straight, dan ini yang digunakan oleh contoh ya, saya bukannya taksub ya, contoh UAS pun sama, UAI Ustaz Azhar Idrus dan Ustaz Abdul Somad. Mereka akan menjawab dengan jelas, lepas tu dia juga penjelasannya nas-nas yang qat'i, yang mengiri jawapannya. Jadi orang yang bertanya puas hati dan tahu rangka tindakan selepas bertanya. Jadi ini satu perkara seorang dai yang kena belajar bagaimana nak menjawab dengan menyentuh hati orang yang bertanya agar yakin dan faham dan rasa lapang yang Tok Mut telah buat pada pesakit tadi. Lapang hatinya. Ya, sentuh hatinya. Allah senangnya. Sebelum ni saya rasa saya macam kat di pintu neraka. Sekarang saya ada harapan. Saya ada harapan untuk masuk syurga. Allah sedih. Saya dengar pun dah sedih tadi. Ya, sedih ya bila jawapan menyebabkan orang macam patah semangat. Ya, I'm so lousy, I'm so bad. Aku ni banyak sangat dosa. Bolehkah aku bertaubat? Ramai orang bertanya saya, hampir tiap hari ada bertanya. Saya banyak dosa besar, boleh tak saya bertaubat? Agak-agak Allah ampunkan tak dosa saya? Dan saya terus kan, selagi awak belum sakaratul maut, belum masih boleh bertaubat, insya-Allah Allah akan ampunkan semua dosa. Dengan syarat, bagi kita barulah terangkan. Yang penting bagi harapan. Bagi harapan, yes, selagi kita buat banyak-banyak dosa mana pun. Ini yang kita kena faham. Pendekatan ini kena difaham, tapi ilmu pun kena mantap.
Sebenarnya apapun jawapan yang saya berikan, saya kata tolong rujuk kepada sumber-sumber ini. Saya pun bagikan website tertentu untuk pastikan mereka dapat penjawapan yang jelas. Takut-takut saya pula dalam keadaan keterbatasan ilmu menyesatkan orang. Mengatakan, oh Fazlul Hakam kata boleh. Fazlul Hakam siapa? Dia bukannya ustaz pun. Jadi itu yang saya sangat, tapi itulah kadang-kadang orang, sebab muka ni kononnya muka ustaz dia kata. Muka ustaz dia kata. Itu yang padahal saya nampak muka saya macam muka Zul Arifin, tapi dia kata muka ustaz. Tak apalah. Saya terima. So itu yang pada pendapat saya Ustaz. Dan of course lah, kita kena cuba lihat, kita kena cakna, kena peka di samping fokus pada soalan-soalan yang sering ditanya oleh masyarakat, oleh khalayak. Kita juga kena peka. Kenapa sesuatu YouTube yang berkaitan dengan dakwah, YouTube dakwah, satu YouTube tu sampai berjuta-juta orang menonton. Kenapa YouTube yang sangat bagus, sangat penting ilmunya, tapi yang tengok cuma 2-3 ribu saja. Di mana silapnya? Kadang saya mengatakan, ya Allah, benda ini pun sangat penting, kenapa tak ramai orang tengok? Yang ini pada saya simple aja, tapi sebab apa? Sebab sampai berjuta orang tengok, 20 juta orang tonton YouTube itu. Rupanya pendekatannya. Pendekatannya menyentuh hati orang muda tu utamanya. Mereka seronok, mereka terasa terhibur, mereka rasa yakin, mudahnya, cantiknya. Walaupun isu yang dibawa itu bawa dengan cara yang santai tapi sampai. Itu yang penting santai tapi sampai, dan sebenarnya masih syariah compliant. Itu sepatutnya pendekatan dai waktu inilah ambil jalan yang orang berlatih. Wallahu alam. Dr. Syam. Ada satu lagi persoalan yang berbangkit daripada bila kita cerita tentang method adalah yang Dr. Syam bagi tahu tadi dari segi konten tu dah boleh dilanjutkan, tapi saya nak tanya dari segi method tu, sebelum merdeka kita para guru, para dakwah, kita berkubu dalam pondok kita, berkubu dalam madrasah kita. Apabila kita telah lepas daripada penjajah, kita keluar daripada kubu itu. Tapi ada juga orang yang masih berkubu, mempertahankan akidah, mempertahankan apa semua sekali dalam kubu. Soalnya sekarang ini, apakah dalam di zaman sekarang dakwah sepatutnya bersifat menyerang ataupun mempertahankan diri? Atau kalau menyerang, bagaimana mempertahankan diri, bagaimana dengan isi yang diceritakan tadi. Dakwah yang menuju kepada pembangunan tamadun yang agak komprehensif. Bagaimana diceritakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk soalan tu, suka saya nak jawab sebab saya fikir kepelbagaian itu tadi. Cuma saya cuba rangkumkan apa yang saya faham lah Datuk untuk saya kongsi. Pertama, dari segi metod dakwah yang Datuk sebut, sama ada perlukah kita menyerang atau kita mempertahankan, atau dalam istilah biasa undang-undang ni dipanggil ofensif atau defensif. Saya fikir kita perlukan kedua-dua itu sekali. Sebabnya kadang-kadang cabaran itu adalah ofensif, terlalu ofensif terhadap kita, maka kita juga ofensif dibalas dengan ofensif. Kalau saya rujuk juga kepada pendekatan-pendekatan yang kata bil hikmah itu dengan lembah lembut dan sebagainya, tapi saya percaya dalam ini saya nampak dakwahnya bil hikmah itu bermaksud sesuai dengan keadaan. Maknanya itu bukan saja berlemah lembut sepanjang masa tu. Tadi pada saya dakwah ini juga memerlukan ofensif dan defensif. Tapi masalahnya pendakwah itu tidak boleh memegang kedua-dua watak. Dia boleh memegang satu watak. Contohnya kalau kita menerima watak defensif atau watak mempertahankan, kita tidak akan boleh buat watak ofensif tu. Saya sendiri saya tak boleh buat watak ofensif. Saya lebih kepada watak defensif. Saya bercerita ya. Tapi kita perlukan satu golongan kelompok pendakwah yang lebih bersifat ofensif untuk menangani ofensif, pendekatan ofensif yang dibuat oleh pendakwah. Jadi bertemulah kedua itu, orang kata buku dan ruas. Tapi dalam konteks defensif ataupun mempertahankan, konteks yang lebih lemah lembut, mengikut ability
kebolehan dan kemampuan para da'i itu. Tapi dalam da'i itu sendiri pun tidak, pada saya lah, permasalahan kita kadang-kadang kita mengkritik antara satu sama lain. Tanpa memahami. Ada orang pendekatannya begitu dan pendekatan dia secara ofensif itu tidak semestinya satu-satunya pendekatan. Jadi pada sini, pada saya, para da'i itu sendiri perlu memahami watak-watak dalam pendakwah ini. Ada dakwah yang secara lantang, secara keras. Kan ingat kalau kita ada dakwah dengan, ni bukan nak ajak perang, ada dakwah dengan pedang. Kan kita baca juga sejarah kita kan. Jadi ada dakwah dengan pedang, ada dakwah dengan kata-kata halus dan manis, kata-kata memujuk. Ini kena ada pengkategorian dakwah tu. Jadi pendakwah ni pada saya kadang-kadang mereka bertelagah antara satu sama lain, mengkritik antara satu pendakwah dengan pendakwah yang lain. Dengan cara ofensif. Saya fikir ini tidak satu keadaan yang tidak sihat lah dalam konteks para pendakwah kita sekalian, yang kita kena tahu bahawa peranan pendakwah itu berbeza-beza dan tidak semua orang boleh tidak semua pendakwah boleh membawa satu watak yang sama dengan pendakwah yang lain. Ya, itu satu. Yang keduanya, saya percayalah dalam dakwah ini dia sama juga dalam pendidikan kan, sebab proses dakwah ini adalah juga proses pendidikan. Kalau kita anggap macam kita pergi, kalau kita sebagai pensyarah pergi kelas tu hanya untuk mengajar, saya fikir kita harus memulakan langkah kita dengan inilah ibadah dakwah yang kita nak buat kan. Saya rasa ramai, saya ingat lecture Tok Mut pasal konsep murabbi semua tu memang tertanam lah dalam hati saya ni sampai sekarang lah ya. Dari segi pendakwah ni, konten tadi saya dah huraikan, dari maknanya kita ada 3 benda yang perlu ada dalam konteks pendakwah moden, dalam konteks masyarakat yang kompleks. Tapi saya percayalah macam ni Tok Mut, Ustaz ya, Datuk, saya percaya setiap generasi itu sentiasa menyatakan masyarakat dia kompleks. Jadi berpanjang-panjang yang kompleks kan. Tapi kita dalam kompleksiti masyarakat semasa ni, 3 benda. Pertama dari segi konten dan keduanya dari segi uslub tadi, pedagogi kalau kita dalam pendidikan, uslub dakwah, dan ketiganya dari segi teknikal, teknologi ni sekarang ini. Ini para pendakwah ni faham, bila mereka faham teknologi, dia akan memaham mad'u tu. Sebab contohlah macam Tok Mut lagi lah daripada saya, masa tahun 79 tu saya baru darjah 5. Kan? Jadi berbeza dari segi teknologi. Macam mana anak saya dilahirkan dalam era digital dan mereka lebih tahu dunia mereka daripada saya mengetahui dunia mereka kan. Jadi saya nak berdakwah kepada anak, saya kena hidup dalam dunia mereka. Saya kena tahu teknologi yang mereka gunakan, apa aplikasi yang mereka gunakan. Ini versatility, kedinamikan para da'i. Macam kita sudah, masa saya ni generasi X contohnya ya, saya tahu generasi saya. Tapi apabila generasi saya terjerumus dengan generasi infinity ini, kita tidak boleh memasuki alam mereka. Jadi pengetahuan da'i itu adalah bersesuaian dengan mad'u tu. Ini yang penting, watak itu untuk menjadikan da'i itu berwibawa dalam mata mad'u. Berwibawa, boleh diterima dalam mata mad'u. Macam mana da'i itu boleh berbuat gitu? Kita tengok kan macam dekat TV tu adalah program reality da'i semua tu. Mungkin orang sebaya saya suka untuk menerima tu. Sebab itu bukan apa dunia saya. Dan itu dunia orang muda, dunia generasi Y, generasi Z ni. Jadi di sini saya nampak kewibawaan pendakwah semacam kita, semacam orang yang telah terlepas generasi itu memerlukan kesedaran tentang pembangunan teknologi. Ini pada saya cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pendakwah dalam kalangan netizen. Contoh, orang menyatakan mungkin dakwah seumpama ofensif itu tidak relevan, tapi kita balik lagi kepada keadaan
pada keadaan yang mana kita memerlukan ofensif itu, secara lebih lantang itu, kita, pada saya secara umumnya kita tidak boleh lupakan uslub yang ofensif itu. Tapi pendekatan-pendekatan teknologi juga, sebab rimba maya ini sangat menakutkan. Kalau pendakwah itu silap, mereka itulah character assassination yang berlaku dalam rimba maya tu kan. Jadi habislah. Character assassination ni banyak berlaku, dia dibuat oleh netizen ini, cabarannya sangat tinggi. Jadi pada saya, apabila kita mengenali kerangka kesukaran, kerangka untuk mengekalkan kewibawaan da'i itu, saya sangat setuju dengan Datuk tadi. Rancangan bahawa penyelidikan perlu dilakukan. Penyelidikan untuk membantu para da'i kita ini perlu dilakukan, dan ia perlu bersungguh-sungguh. Mesti ada institusi pendidikan, sama ada dalam jabatan kerajaan atau universiti. Kita tahu ramai pendakwah kita ni mungkin lahir daripada jabatan dakwah daripada universiti mana-mana lah, ada dah belajar sudut dakwah dari segi teorinya kan. Jadi apabila mereka sebenarnya menjadi da'i, contoh macam saya lah, kalau kita kata kita dalam bidang kita ni dididik dalam konten itu, memang konten kita ada, tapi kita tidak belajar tentang bagaimana pedagoginya, bagaimana menghadapi rimba alam maya. Jadi ini memerlukan tindakan political will. Ini political will. Walaupun NGO boleh gerakkan dari aspek meso, tapi kita perlukan, sebab kalau kekuasaan politik dan kehendak politik itu, kita perlukan itu untuk menambahkan, memberi faham kepada da'i itu sendiri, dan menambahkan pengetahuan kepada da'i, dan lebih-lebih lagi menambahkan pengetahuan kepada mad'un. Sebab mad'un ni kadang-kadang dia memilih kan, dia tak tahu. Contohlah kalau saya dalam bidang undang-undang, orang tanya pasal undang-undang tanah. Bila saya kata saya tak tahu undang-undang tanah, nanti saya terjerumus ke dalam alam yang dihukum oleh netizen. Contohnya kan, dia ingat semua doktor boleh jadi semua doktor pada semua penyakit. Ini mad'un juga hendaklah dididik tentang itu. Dan adakah kita mempunyai institusi untuk mendidik mad'un? Pada saya, kita sebenarnya dari segi pentadbiran, kita dah ada institusi-institusi itu. Cuma saya nampak tak berapa berkesan. Institusi-institusi think tank ni kan, saya nampak tak berapa berkesan. Jadi di sini, kalau ada pentadbir yang mempunyai political power dan political will ini, ia boleh membantu gerakan dakwah dengan lebih berkesan. Ya, saya nampak juga sekarang ini kalau kita tambah wibawa da'i, tidak tambah wibawa mad'u, maka dia akan collapse juga. Saya selalu dalam pembentangan saya kan, ini saya guna istilah it takes two to tango. Kalau nak menari tango ni, dua-dua orang kena menari. Kalau seorang yang tak jadi. Maknanya kalau kita, macam dalam keluarga lah, macam dalam masyarakat lah. Kalau saya selalu berbahas macam ni tu, kita memperkasa wanita, kita tak kembalikan lelaki kepada fitrah. Jadi macam dia tak seimbang lah, balikkan lelaki kepada fitrah. Apabila fitrahnya menjalankan amanah, wanita itu tidak terbiar lah. Tidaklah wanita tu berani nak langgar suami ni, contohnya kan. Jadi begitu juga dalam dakwah. Da'i dengan mad'u mesti seimbang. Seimbang kefahaman, seimbang pengetahuan, dan mereka dididik melalui institusi. Penginstitusian. Kemudiannya kita perlukan public scholarship dari segi profesional. Biar contoh, profesional pun kadang-kadang mereka tak sedar mereka sebenarnya berdakwah. Tapi mereka kadang-kadang tidak menggunakan metodologi pendakwah. Ini pada saya satu lagi, dari segi pendidikan, mereka yang menghadapi jurusan dakwah mesti juga ada berhubungan dengan fakulti komunikasi untuk menghadapi cabaran-cabaran yang sebenar dalam realiti sebagai pendakwah, sama ada secara khusus atau secara tidak khusus, atau secara langsung atau secara tidak langsung. Jadi itulah pada saya uslub dakwahnya bergantung kepada keadaan, satu. Yang keduanya, uslub dakwah juga perlu dididik, dan kemudiannya orang yang menerima dakwah juga perlu dididik melalui tadbir urus pentadbiran, political power dan political will. Terima kasih, Dok.
Okey, terima kasih Dr. Syam. Dr. Kamil, sebelum saya pergi ke Datuk Fadilah, ada nak soal ke? Soal Datuk Fadilah, soalan akhir saya. Tidak tak. Ini orang psikologi lah. Orang selalu sebut hak tu hak min qalbin ila qalbin. Dari hati turun ke hati. Tapi kalau pendakwa tu hanya bercakap dari lidah, dia berhenti cakap telinga saja. Ada ke petua-petua Datuk? Dari hati ke hati ni lah. Supaya kita boleh cerak sikit. Atau dia benar-benar berlaku begitu saja. Allah selamat. Okey. Hebat soalan tu, hebat. Wah, itu soalan buat PhD tu. Terima kasih Ustaz Muhammad Kamil, Tok Mut, Dr. Syam. Yeah. Okey. So, yalah. Ini sebenarnya saya tak salah saya kata-kata Sayyidina Ali juga tu. Barang siapa bercakap dari mulut, dia cakap kat telinga aja. Tapi barang siapa cakap dari qalbu, mudah-mudahan akan tersentuh qalbu. Tapi sebenarnya disebut oleh Dr. Syam dah jawab sikit tadi. Ya, kena so orang-orang yang nak jadi dai ni dia kena di samping ilmu agamanya yang mantap kalau itu bidangnya. Kalau dia orang engineering, ya dia mantap semua bidang pun. Sebab zaman sekarang ni ramai orang yang profesional, engineer, doctors, IT expert ya, lawyers. Jadi pendakwah yang hebat, pendakwah agama yang hebat. Dan itu yang saya tu tadi Ustaz Azrul siapa nama Ustaz Azbul Ismail ke apa yang tadabbur Quran Hour di TV Hijrah, masya-Allah. Dia seorang engineer. Dia seorang engineer tapi masya-Allah dia pakar mentadabbur Quran, masya-Allah. Saya kagum. Saya kagum. Cakap Arab macam unta, macam unta pula. Macam Arab ya. Cakap orang putih. Cakap orang putih pun hebat. Jadi saya kagum. Orang muda pula tu. Macam Syam lah, masih muda belia lagi. So, bagus. Tahniah. So, tahniah. So, memang, itu sebabnya saya cadangkan kepada Ustaz Tok Mut tadi, salah satu aspek dalam dakwah ni ialah kena apakah package seorang da'i yang kata orang tu berimpak tinggi dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Nabi Muhammad yang penuh kehebatan pun tak mampu nak berdakwah pada pakcik-pakciknya. Yang bukan sebarang orang ya. Abu Talib bukan sebarang orang, cukup baik tapi itulah okey. So kena ada di samping itulah ilmu bidang dia kena mantap. Dan betul kata Dr. Syam tadi bahawa mad'u ni khalayak kena dididik. Orang ni tafsir. Ni orang tafsir. Dia jangan tanya soal yang pelik-pelik, nanti dia akan jawab tapi dia bukan ahlinya. Sampai kadang-kadang ustaz lain pun marah. Dia ni bukan bidang dia ni. Dia memang bidang tafsir. Dia ni pula bahasa Arab. Dia ni PhD dalam bahasa Arab. Cukup mahir bahasa. Memanglah dia boleh bercakap tentang agama tapi dia tidak mendalam dalam bidang itu tak. Tapi khalayak kena diterangkan dan memang ada. Ya memang ada badan di Malaysia, betul kata Dr. Syam tadi, yang memang telah mengkaji PhD orang tu dalam bidang apa, pengususannya dan sebagainya. Ya pihak JAKIM pun cakna tentang benda ni. Para dai kena kata tu memperkemaskan diri, memperlengkapkan, dan orang awam khalayak kena diterangkan juga ya untuk dapat ilmu tentang ni orangnya, ni orang-orangnya ramai senarai ni. Untuk dapat bidang ni. So sekurang-kurangnya mereka faham dan mereka dapat kata perkhidmatan yang terbaik ya. Okey, itu satu. Dan memang bila saya mengkaji ya, baik diri saya yang kononnya nak jadi pendakwah ni secara kecil-kecilan. So yang penting kita kena faham bidang ilmu dan saya bidang psikologi, bidang komunikasi. Selepas itu kita kena faham juga sosiologi. Bagaimana nak mengenal audiens kita. Ya, betul lah seperti khatibun nasa ala qadri uqlihim, kita kena kenal audiens. Dan saya dah jumpa ramai pendakwah yang bila dicakap kat Felda, macam dia pernah duduk kat Felda, padahal tak pernah duduk kat Felda, tapi dia bercakap macam dia orang Felda. Sampai orang Felda, Ustaz pernah duduk anak orang Felda ke? Tak, bapa saya cikgu, saya duduk kat KL, tapi ya Allah dia punya hebatnya, ya dia caknanya mengambil berat. Dia ambil berat. Bagaimana nak tahu contoh-contoh tempatan, orang-orang tempatan, ini sosiologinya. Dan betul psikologi ialah bagaimana kita nak tahu apa proses dalam qalbu dan apa proses dalam minda apabila seseorang dai menyampaikan maklumat. Contoh ya, salah satu yang saya selalu pesan pada para pendakwah muda, ya, bila kita bercakap dengan sesiapa pun, cakap kita harus dapat membentuk satu gambar yang jelas dalam minda. Sebab otak kita berfungsi pakai gambar.
Bila gambar itu jelas, maka dia akan menyentuh kalbu. Maka itu yang kata Ustaz Kamil tadi. Adakah bila kita menyampaikan daripada kalbu? Yes. Bila kita menyampaikan daripada kalbu, artinya cakap serupa bikin, kita benar-benar yakin apa yang kita cakap dan kita seboleh-bolehnya sudah amalkan dahulu. Seboleh-bolehnya. We walk the talk first. Kita memang dah amalkan dengan mendalam dan lama. Dan banyak juga amalan yang saya terima, Ustaz beritahu saya, okey Muhammad Fadilah, kamu kena amalkan ni paling kurang setahun, 2 tahun, lepas tu kamu sampaikan ke orang lain. So saya akan cuba amalkan setahun, 2 tahun, lepas tu baru saya berani untuk menyampaikan. Bila kita menyampaikan selepas mengamalkan setahun, 2 tahun, dia datang daripada kalbu. Ada zuk dia lain. Sebab kita cakap dengan penuh komitmen, penuh kejiwaan. Dia datang daripada kalbu. Aku dah buat, aku yakin ini benar. Ya. So insya-Allah lah. So memang betul. Bila kita cakap daripada kalbu, memang akan menyentuh kalbu insya-Allah. Jadi dalam kita bercakap itu kena bentuk gambar yang jelas. Kena bentuk gambar yang jelas supaya anak-anak ni ataupun orang yang mendengar itu dapat dia punya ceritanya. Ya. Contohnya bila kata, okey, kita ni kena bersangka baik. Suami kena bersangka baik pada isterinya untuk dapat membentuk keluarga bahagia. Jadi suami mendengar bersangka baik ni gapo dia ni. Suatu gapo dia, tapi macam mana nak menjalankan sangka baik tu? Nak mengimplementasikan, nak mempraktikkan. Itu sebenarnya dalam dakwah ni ada dia punya teorinya, ada praktisnya, ada dia punya kata tu bonus-bonus tambahan untuk mengukuhkan. So salah satu undang-undang psikologi, bila kita menyampaikan, kita kena bentuk gambar yang jelas dalam kepala si mad'u supaya mereka dapat membayangkan. Dan gambaran yang jelas itu adalah satu doa dan kita tahu Nabi pernah sebut, Allah bertindak seperti mana yang disangkakan, yang digambarkan, yang diyakini, yang difikirkan oleh hamba-Nya. Jadi setiap kata-kata ataupun dakwah yang kita sampaikan kena bentuk gambar. So suami yang kata untuk bertanggungjawab ialah suami yang bila masuk rumahnya dengan bismillah, qul dan bagi salam dan dia melangkah kaki kanan dan senyum. Ya, bismillah, qul huwallah, senyum, assalam, masuk kaki kanan. Jadi gambar tu jelas dalam kepala. Suami yang hebat masuk rumah dengan basmalah, dengan al-ikhlas, dengan senyuman, dengan masuk kaki kanan. Semua ada bentuk gambar. Jadi bila bentuk gambar, semua khalayak yang mendengar, oh nak masuk rumah kena bismillah, dengan al-ikhlas, dengan senyum, bagi salam, langkah kaki kanan. Dan baru bagi nasnya, Nabi bersabda, barang siapa yang masuk rumah dengan basmalah dan surah al-ikhlas, maka penghuni rumah dan jiran-jirannya terhindar dari kemiskinan. Oh, jadi dia akan menyentuh kalbu dan dia nampak apakah langkah tindakan. Jadi ni semua da'i kena faham bahawa manusia berfikir pakai gambar. When the gambar is clear, gambar itu jelas dalam mindanya, dia mudah untuk menghayati, memahami dan seterusnya melakukan dan mudah-mudahan lepas tu menyampaikan. Dia pula jadi pendakwah. Dia juga jadi da'i ya, kepada orang lain. Masya Allah. Ya, so ini dia punya. Itu sebabnya kata Imam Al-Ghazali pun, ilmu kena dicari, difahami, dihayati, diamalkan, disampaikan. Jadi betul lah ya bila kita ada. Dan satu lagi perkara yang saya nampak untuk menyampaikan dengan secara psikologinya, apa nama kata tu, supaya dapat menyentuh kalbu, ialah bila kita, of course lah, ya, bila kita melihat orang, ramai para da'i ni, bila kita bercakap pada orang, kita nampak ramai audiens itu sebagai manusia lah, betul lah. Tetapi kalau da'i memandang audiens itu sebagai saudaranya yang se-Islam, yang mudah-mudahan sama-sama akan menjejaki masuk syurga tanpa hisab, dan terus memandang. So saya minta semua da'i, bila pandang saja audiens, khalayak terus, wahai Allah, aku sayang akan mereka ini. Aku sayang akan mereka ini kerana Engkau ya Allah, dan tolong bagi hidayah pada mereka ya Allah. Ya, pandang saja terus hantar gelombang daripada kalbu kita. Aku sayang akan orang depan aku ni kerana Allah, kerana Engkau ya Allah, dan tolong bagi hidayah ya kepada mereka sebab aku cuma boleh nak sampaikan saja. Engkau yang bagi hidayah. Dan semua pendakwah yang saya sangat terkesan dengan penyampaian mereka, bila saya tanya mereka apakah rahsia mereka, salah satu di samping mereka benar-benar sayang akan mad'u dengan khalayak, mereka juga sentiasa lepas saya dah sebut dulu, lepas saja berdakwah atau memberikan tazkirah dan sebagainya, dia mesti solat taubat, minta ampun kuku silap dan terus solat hajat untuk mendoakan Allah bagikan hidayah dan penjelasan dan menggerakkan hati mad'u atau khalayak yang mendengar. Itu salah satu tugas ya seorang dai yang benar-benar committed, yang memang ada jiwa khidmat, jiwa dai, jiwa untuk menyampaikan, jiwa yang benar-benar kasih sayang, baik sama muslim ataupun non-muslim. Sebab non-muslim pun kata Al-Ghazali, kalau kamu nampak orang bukan Islam, jangan sangka dia akan terus ya tidak beriman sampai mati. Kau tak tahu apa akan hujungnya. So bersangka baik. Itulah.
Di samping kita hantar gelombang positif untuk menarik dan menyentuh kalbu mereka, doakan mereka. Dan yang satu yang saya nampak dai yang hebat dalam menyentuh kalbu, dia bagi contoh yang sangat menusuk kalbu daripada contoh sahabat dan contoh zaman sekarang. Macam Tok Muk cakap tadi, bila Tok Muk cakap pada pesakit tu, ya terus dia rasa senang hati, itu contoh praktikal yang akan menyentuh hati orang. Tengok kesannya orang tadi dah macam rasa nak masuk neraka, sekarang dia nampak ada peluang masuk syurga. Ya, Masya Allah. Ini cerita macam ini yang sangat kritikal, ya, dan semua kena dikumpulkan. Dan dai yang berpengalaman dia akan ambil cakna ni, ambil kira, jangan sibuk nak habiskan silabus. Ya, betul lah memang ada poin dia nak habiskan, tapi jangan sibuk kau dapat sampaikan satu pun, tapi dapat menyentuh dan merangsang perubahan. Dan dai kena ingat, kita tak ada kuasa mengubah orang. Sebab ada orang yang memang kadang rasa bongkak juga. Aku telah bagi mereka, nampak mereka seronok dan berubah. Tak ada. Kita manusia tak boleh mengubah manusia. Cuma Allah yang boleh mengubah. Kita cuma boleh menyampaikan dengan hikmah. Wallahu a'lam. Okey, Dr. Syam. Balik Dr. Syam. Kita ada 15 minit lagi kita bagi-bagi ya. Saya rasa satu perkara yang amat sukar dalam dakwah ini ialah untuk membentuk satu ekosistem yang boleh menjadikan dakwah itu sebagai satu barangan yang boleh ditingkatkan berasaskan kepada teori tawaran dan permintaan. Katakanlah dalam bidang perdagangan, bidang ekonomi dan sebagainya. Biasa kalau kita mempunyai produk yang satu jenis produk, mungkin dalam satu masa, satu period, produk ini sudah menjadi benda yang lumrah. Kemudian kita nak angkat taraf produk itu kepada satu produk yang lebih tinggi. Di sini dalam dakwah kita berhadapan dengan satu masalah, iaitu kita punya pengguna ataupun mad'u jarang yang mempunyai appetite ataupun selera yang boleh ikut perkembangan apa yang kita nak dakwahkan. Macam yang Dr. Kamil kata tadi lah, pendakwah tu dia kata, saya tahu dah dia nak cerita ni, sebab dia tak boleh nak upgrade dia punya dakwah itu, sebab orang tu tak boleh nak mad'u tu tak boleh nak ikut dia naik, sehingga kan jadi dakwah itu duduk berlegar di tempat yang sama 10, 15 tahun, 20 tahun dulu kan. Dia macam tu. Jadi kalau kita seorang ahli peniaga yang pandai, kita katakan barangan kita yang baru itu boleh dipopularkan dalam masyarakat kerana kita bertujuan untuk menjual barangan itu kepada masyarakat walaupun masyarakat tak pernah menggunakan. Kita kata kependidikan kepenggunaan kepada kita punya pengguna. Apa komen Dr. Syam? Bagi pendek kita nak balik sikit kepada Datuk Fadilah semula lepas tu untuk disimpulkan. Terima kasih Tok. Saya fikir apa yang saya telah bentangkan tadi, contohnya dari segi kedinamikan para da'i itu, bersesuaian dengan masa, bersesuaian dengan keadaan, bersesuaian dengan mad'u, maka dengan sendirinya mad'u itu akan membeli barangan yang kita cuba buat jual itu. Saya fikir da'i itu yang perlu membuka gudang. Sebab mad'u ni dia siapa kepala sebenarnya, mad'u ke da'i? Kalau da'i itu yang menjadi kepalanya, maka da'i itu yang perlu membuka gudangnya. Apabila dia membuka gudang, dia tidak perlu menjaja. Ini bab kata Imam Al-Ghazali lah kan. Membuka gudang, jadinya dia tidak perlu menjaja lagi da'i itu. Bahkan orang yang mahu tu datang menyerbu kepada gudangnya. Ini saya nampak begitu. Caranya ialah siapa yang mulanya perlu bertindak, dan saya fikir da'i itu adalah lebih bertanggungjawab. Walaupun ada kita kata mad'u tu memanglah bertanggungjawab untuk mencari ilmu tu, tapi dalam konteks dakwah para da'i ni, saya fikir da'i lah yang harus mengepalai, da'i lah yang membuka gudang. Jangan buka kilang kecil-kecilan ataupun hanya apa orang panggil hanya berniaga dalam buka payung sajalah. Maknanya buka gudang supaya kita boleh. Ada rakan saya dulu pernah menyatakan kepada saya,
Dia kata kalau kita mahu buka kedai, kita jangan jual tasbih sahaja. Jangan jual satu barang. Kita jual kopiah, kita jual songkok, kita jual sejadah, jadi ramai orang datang kepada gudang kita itu. Ini cabaran kepada para da'i untuk mempelbagaikan kebolehan mereka, mempelbagaikan ataupun kedinamikan mereka itu. Untuk membuka gudang, mestilah mempunyai teknologinya tadi. Sebab itu saya huraikan pengetahuan tentang teknologi itu amat penting juga untuk para da'i, terutamanya para da'i yang seusia saya atau lebih dari saya. Dan Tok Mut dia dah dia dah up to date lah dengan Facebook bagai ni kan. Jadi beginilah, ada juga ramai para da'i sebenarnya sudah berasa dengan teknologi. Tapi yang saya fikir para da'i perlu bentuk gudang, bukan hanya kilang kecil-kecilan untuk menarik orang yang datang dan mengambil barang dagangan kita itu tadi. Jadi pembinaan ekosistem tu saya nak rumuslah terus pembinaan ekosistem itu ia memerlukan political will, political power, kehendak, dia memerlukan tadbir urus yang betul dan baik. Sama ada di peringkat makro dan peringkat kerajaan itu sendiri, di peringkat NGO, di peringkat individu pendakwah itu sendiri. Dan kemudian untuk kita membina ekosistemnya tadi, seperti juga yang saya kata, pendidikan kepada mad'u itu melalui public scholarship yang secara umumnya yang dibuat itu, dia memerlukan pendidikan melalui ilmu, bukan saja cakap yang sedap, suara yang lunak seperti orang-orang politik biasanya. Jadi ini yang perlukan kekukuhan pembinaan ekosistem. Kita bentuk semuanya sekali dalam konteks yang lebih holistik. Tapi yang saya sangat memandang berat ialah institusi dakwah yang telah diinstitusikan oleh kerajaan, yang telah diberi amanah oleh kerajaan untuk membina dakwah yang lebih holistik, sama ada dari segi pemikiran dan juga dari segi medianya. Kita mempunyai segalanya sekarang. Kita mempunyai institusi pemikir dan kita juga mempunyai institusi media-media. Dan saya fikir digemblengkan ke semua itu secara holistik, maka kita akan mendapat ekosistem yang mantap. Tak apalah kita bercakap sekarang, dia mungkin 10 tahun, 15 tahun atau 30 tahun akan datang. Terima kasih Tok. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Syam. Jadi berekoran daripada Dr. Syam sebut tadi, saya nak tanya Datuk lawak kesimpulan. Sekarang ini kita nak cari seorang Jack Ma dalam dakwah kita. Kita tahu Jack Ma ni dia lahir daripada perdesaan yang sangat mundur dan keluarga dia merupakan keluarga petani. Dia berfikir bagaimana nak pasarkan hasil pertanian itu, untuk nak pasarkan hasil pertanian itu sehingga dia menjadi seorang pemasar online yang begitu besar sekali. Jadi siapa dia yang nak jadi Jack Ma dalam dakwah kita di negara kita sekarang ini? Cuba simpulkan sementara, kita jumpa minggu depan dengan rakan-rakan dua yang lain lagi. Allahumma selamat. Wow, soalan yang hebat ni. Ini kena otak yang lain macam berfikir soalan macam ni. Terima kasih Tok Mut, Ustaz Kamil, Dr. Syam. Baik. So Jack Ma akan jadi hebat sebab dia banyak mengelilingi dirinya dengan semua pakar, ahli fikir, teknologis, kata tu orang pengurus-pengurus yang hebat. Dia memberikan idea. Jack Ma dia tidak mengurus, dia memberikan idea, membentuk bi'ah tadi, membentuk suasana dan dapat merangsang orang untuk bekerja dengan dia. Sebenarnya Jack Ma jadi hebat bukan sebab dia pengasas, founder, tapi ribuan orang yang bekerja dengan dia. Sama juga dai yang hebat perlukan satu tim. Itu sebabnya salah satu perkara yang saya nampak sekarang bila dai sekarang, terutamanya dalam masa COVID-19 ni lah, yang ramai dai yang bersepakat 4-5-6 orang membuat kata tu Zoom forum, forum dia ambil dia 4-5 orang sahabat serentak, masya-Allah, nampak satu jiwa, caring dan sebagainya. So ini satu perkara yang saya nampak, tak perlu kita membina satu Jack Ma, kita boleh membina ratusan Jack Ma di Malaysia dengan syarat setiap seorang dai itu ada timnya, ada tim yang dapat membantu. Dai kadang tak sempat nak cari, nak merujuk, so ada orang tolong jadikan. Dia pun menelaah juga, dia mengkaji terus, sebab dai kena terus belajar. Barang siapa yang berhenti mengajar, jangan sibuk nak mengajar orang lain. Barang siapa yang berhenti mengajar, jangan mengajar orang lain.
Barang siapa yang tak belajar daripada apa yang disampaikan, jangan sampaikan. Buat malu je. Sebab awak pun cakap tak sopan sikit. So ini perkara ni yang, jadi kita kena perlu ada tim yang buat kajian. Dan betul kata Dr. Syam, da'i sekarang kena lebih kreatif dan inovatif. So bila sampai suasana kat masjid, akan ada tim yang tolong membantu dia dengan dia punya PowerPoint-nya, dengan cara sound music, bukan musik lah, sound systemnya yang canggih. Jadi orang muda, orang tua akan terangsang balik. Kadang-kadang bendanya sama, masih tentang sifat 20, masih tentang solat, rukun solat 13 dan sebagainya, tetapi cara penyampaiannya dengan demonstrasi, dengan contoh, dengan the scientific, kenapa kita rokok sekian-sekian, kenapa disuruh rokok begitu, kalau tak gelas kat belakang tu dia tak tumpah, sebab sains dia. Bila ada maklumat saintifik dengan gambar, dengan rajah, dengan video, maka orang akan terpukau, keduanya lebih jelas dan dapat menghayati. Tu yang saya nampak, bagaimana kita nak bentuk Jack-Ma dalam dakwah, so kena ada pasukan yang mantap, dan of course lah dia kena ada jiwa dia kena betul, jiwa khidmat, jiwa dakwah, jiwa mendidik, jiwa yang aman ma'ruf nahi mungkar. Dan saya selalu kesan dengan kata-kata Ibrahim Adham memberitahu anak muridnya yang paling dia sayang balik kampung, wahai Tuan Guru Ibrahim Adham, apa yang kau nak nasihat aku sebelum aku balik kampung untuk aku buat kerja dakwah? Dia kata, buatlah apa yang Allah suka, walaupun semua orang benci. Jangan kau sibuk buat apa yang orang semua suka tapi Allah benci. Jadi kita ambil jalan tengah lah. Janganlah kita buat apa yang Allah suka tapi semua orang tak suka, kita tak boleh berdakwah juga. Kalau semua orang tak suka, jadi itu sebabnya Jack Ma tu kena ada geng, untuk menjadikan bahawa dia ambil jalan tengah. Jalan tengah bukannya mesti yang ambil hati je, tapi yang syariah compliant, yang memang Allah redha, tetapi orang boleh suka. Dengan pendekatan kita, penyampaian kita dan satu teknologi yang kita gunakan sesuai dengan audien ataupun khalayak, mudah-mudahan itu yang saya nampak. Tapi yang akhir sekali, dai yang hebat dia kena penuh ada sifat humility, kena sopan santun, kena tawaduk, kena ada sifat talaubnya, taredanya, ta'awunnya, ta'arufnya, tasamuhnya, dia kena takwa dan kena akhirnya dia kena bertawakal pada Allah. Jangan sampai berbangga diri, apa usaha dia, tak ada apa-apa. Tanpa izin Allah, kena bertawakal pada Allah sesungguhnya. Baru insya-Allah dia akan jadi the real Jack Ma of dakwah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih Dr. Syam dan juga Dr. Kamil. Saya jarang-jarang terima kasih Dr. Kamil ni sebab saya kira saya ni satu body dengan dia ni. InsyaAllah minggu depan kita berforum lagi dalam bilangan yang penuh dan kita harap para penonton kita datang sekali lagi dan meramai-ramaikan di Kedah. Mungkin satu waktu selepas ini kita akan benarkan para mad'u masuk dalam studio, kita boleh berbincang sesama kita. Mungkin kita cuba cari format yang baru. Saya duduk suruh rakan-rakan kita yang port technician dan sejauh mana kita boleh mengadakan satu dewan yang besar untuk kita berbicara di hadapan para pendengar kita. Dan untuk itu sekali lagi saya ucap terima kasih kepada para tamu kita dan rakan regu saya Dr. Kamil dan juga para penonton sekalian. Akhirnya wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.